Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dalam kelas matematik. So, hari ini kita akan bincangkan tips-tips menarik untuk awak gunakan di saat-saat akhir untuk SPM 2020-2021. Bersama saya, Cikgu Umi dari PTTI, dan Cikgu akan assist anda sepanjang kelas pada hari ini. Apa khabar semua? Cikgu tahu semua orang tengah berdebar-debar untuk peperiksaan SPM kita 2021. Kamu sebenarnya adalah satu batch yang sangat-sangat istimewa kerana tak pernah lagi dalam sejarah kita panggil kandidat SPM 2020-2021. 2 tahun kita sebut Okey, setelah segala cabaran dan juga dugaan yang kita lalui untuk sampai ke tahap ini, untuk exam SPM 2020-2021, cikgu doakan awak dapat menjawab soalan SPM nanti dengan tenang dan dengan jayanya. Okey, untuk paper matematik pula kita akan sit for exam pada 1 hari bulan Mac. Kita ada paper 1 dahulu, lepas tu kita akan ada paper 2 pada hari yang sama. Okey, seterusnya kita akan tengok format lah. Bagi cikgu, semua orang dah aware tentang format, tapi nak cikgu tegaskan sekali lagi bahawa kita mempunyai 2 kertas, okey. Kertas 1 40 soalan multiple choice question, soalan berbilang jawapan yang menyumbang 40 markah. Kita ada paper 2 pula. Paper 2, kertas 2 ada terbahagi kepada 2 bahagian. Bahagian A menyumbang 52 markah dan bahagian B menyumbang 48 markah. Banyak kan? So paper 2 banyak, paper 1 dia nampak sikit tapi dia ada trik juga. So kita akan mulakan kelas kita dengan tips-tips kertas 1. Dia ada banyak actually, ada 40 soalan kan? Ada banyak tips. Boleh dikatakan setiap soalan mempunyai setiap tips masing-masing, tapi cikgu pilih beberapa soalan. Soalan apa yang cikgu pilih? Yang pertama, ketaksamaan linear, iaitu linear inequalities dalam bahasa Inggeris. Yang kedua, graf fungsi, iaitu graph function. Dan yang ketiga adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, mari kita lihat macam mana tips yang cikgu maksudkan. Okey, ini yang pertama tadi, ketaksamaan linear. Okey, linear inequalities kita selalu jumpa ataupun selalu dapat message ataupun call daripada student, cikgu macam mana ya saya nak tahu simbol ni berubah masa bila? Simbol yang dia maksudkan ni, simbol ni lebih besar ataupun lebih kecil tu kan. Ramai yang confuse. Masa bila berubah? Saya buat macam ni salah, saya buat macam ni pun salah. Okey. So hari ni sebelum kita nak menjawab soalan ini, cikgu akan ajar awak basic dulu. Macam mana kita nak buat basic, masa bila simbol akan berubah dan kita akan jawab soalan ini. Okey, cikgu akan terangkan macam mana kita nak tahu masa bila simbol akan berubah. Okey, cikgu tuliskan ya. Cikgu bagi nota sikit. Simbol berubah apabila hadirnya 2 situasi. Okey, situasi yang pertama adalah apa? Yang sebelah kiri, nombor yang sebelah kiri adalah negatif. Okey? Jadi cikgu tunjuk. Kiri yang mana, macam mana, cikgu tunjuk. Yang kedua adalah operasinya bahagi. Okey. So kita tengok ini nota dia. First, dia punya sebelah kiri adalah negatif dan operasinya adalah operasi bahagi. Apa yang Cikgu Umi cakap ni? Tak berapa faham lah. Okey, kita tengok kat sini soalan. Contoh soalan. Contoh soalan kita ada kat sini. Katakan negatif 2P lebih besar daripada 4. Okey, kita perhatikan simbol dia kat sini. Kalau kita boleh perhatikan, simbolnya adalah simbol lebih besar. Jadi dia akan berubah. Macam mana dia berubah? Okey, kita kata simbol akan berubah apabila first kiri dia negatif. Mana kiri dia negatif? Ni ha. Cuba tengok. Negatif. Nampak? Dia negatif kat sebelah situ. Cikgu highlightkan sikit lah. Okey, kiri negatif. Okey, syarat yang pertama dia dah completekan. Syarat yang kedua, operasinya adalah bahagi. Mari kita tengok. Dekat sini,
Operasinya adalah darab. Apa akan jadi negatif 2 kalau dia pergi ke sebelah kanan? Ya, pandai. Dia jadi bahagi. So, kita dah completekan syarat yang kedua, iaitu operasinya adalah bahagi. Alright, so sekarang macam mana? Mari kita selesaikan soalan ini. Kita nak pi kan? Kita nak pi. So, 4 bahagi negatif 2. Kita kata syarat simbol berubah tu dia dah complete. So, berubahlah daripada asal lebih besar, kita akan tulis dia lebih kecil. Okay? So, lepas tu kita bahagi je macam biasa. Kita akan dapat pi lebih kecil daripada negatif 2. So, ini adalah jawapan kita. Alright. Itu adalah yang boleh kita tukarkan dia punya simbol. Macam mana pula kalau tak boleh tukar simbol dia? Okey, cikgu bagi contoh yang lebih kurang sama. Yang lebih kurang sama. Tapi kalau boleh cikgu gunakan warna kuning. Kalau boleh nampak, 2pi lebih besar daripada 4. Okey, dekat sini, operasi dia ya. Operasinya adalah bahagi. Bila dia pergi sana, dia jadi bahagi. Okey, bahagi okey. Tapi yang kedua, awak tengok ciri-ciri yang kedua, dia tak ada nombor yang negatif sebelah kiri. Tak ada kan? So, bila dia tak ada, dia tak bolehlah menukar simbol. Dia tak boleh menukar simbol ni, tak boleh. So, kita kekalkan dia adalah lebih besar. Pi lebih besar 4 bahagi 2. Okey, faham tak macam tu? Faham tak? Dekat sini simbol dia tak berubah. Simbol tak berubah. Clear? Kita nampak kat sini. Yang ni, kenapa dia berubah? Sebab kiri negatif, operasi bahagi. Ingat tu je, kiri negatif, operasi bahagi. So, dia akan berubah daripada lebih besar jadi lebih kecil. Yang ini kenapa dia tak berubah? Sebab dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat. Sebelah kiri dia positif. Tak boleh lah. Sebelah kiri kenapa? Sebelah kiri kena negatif. So, kita kekalkan bentuknya lebih besar, lebih besar. Kalau tak yang ada nak tukar simbol dia. Okay? Jadi macam tu. Alright. Itu faham? Kalau kita dah faham, kita nak menjawab soalan yang kita berikan dalam slideshow sebentar tadi. Itu soalan SPM. Yang cikgu baru tunjukkan ini adalah soalan basic. So, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan tadi. Ya, ini kan soalan tadi. Okey. Senaraikan semua integer X yang memuaskan ketaksamaan linear 2 tolak 3X lebih besar 11. Okey. Cikgu tulis sikit bawah salin balik, 2 tolak 3X lebih besar 11. Settle satu-satu lah. Kita settle satu-satu. Kita pindahkan 2 ni dulu pergi ke sebelah sana ya. Positif jadi negatif. Tinggallah negatif 3X kat situ. Simbol jangan berubah lagi. Kita tak ada apa-apa yang kiri negatif, bahagi, belum lagi. So, 11 tolak dengan 2. Mana datangnya 2 ni? Datangnya daripada sini. Ya? Positif 2 pergi sana jadi negatif 2 ya. Okey. Seterusnya. Tolak-tolak. Berapa dapat kat sini? Betul. Terima kasih kepada siapa yang menjawab tu. 11 tolak 2. Jawapannya 9. Negatif 3X. Dah nak mula. Kita dah nak mula gunakan apa yang kita belajar sebentar tadi. Okey, kita tengok. Sebelah kiri dia negatif. Okey. Kejap lagi si pola ni pergi sebelah sana jadi apa? Dia jadi bahagi. Tukar simbol ke tak tukar simbol? Cuba jawab soalan cikgu. Tukar simbol ke tak tukar simbol? Senang kan? Tukarlah jawabnya, tukarlah. Tukar daripada lebih besar jadi lebih kecil. 9 bahagi negatif 3 tu bawa aja. Jangan rasa negatif 3 tu kena tukar. Tak. Sebab sekarang ni kita punya major dia adalah operasi bahagi. Bukan operasi tambah tolak. So, bila awak dah bahagi, dapat berapa? Dapat negatif 3. Ini jawapan dia yang kita dapat. Tapi jawapan dalam ABCD kita, kalau awak perhatikan, dia ada nilai. Okey, dia ada nilai. Mari kita operasikan sikit. Mari kita express sikit. X lebih kecil daripada negatif 3. Yang pertama awak kena tahu. Untuk lebih mudah sebenarnya, untuk lebih mudah awak boleh juga buat line number. Kat sini kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey? Kita ada yang macam tu. Dia kata dia mesti lebih kecil negatif 3. Maknanya negatif 3 ni tak termasuk tau. Sebab apa? Sebab dia tak ada simbol ni.
Kalau dia ada simbol sama dengan, nampak tak? Kalau dia ada simbol sama dengan negatif 3 ni termasuklah. Bolehlah kita kata negatif 3 tu antara jawapan X. So sekarang tak. Dia tak termasuk Dia kata lebih kecil. Lebih kecil maknanya negatif 3 tu kita kosongkan, dia tak termasuk. So kalau lah boleh kita cakap kat sini, nilai dia akan bermula berapa? Negatif 3 ke? Tak, negatif 3 tak termasuk So X kita sebenarnya bermula negatif 4, negatif 5, negatif 6 dan seterusnya lah. Seterusnya. Mari kita tengok, ada tak dalam ruangan jawapan? A, B, C, D. Tu jawapannya adalah D. Jawapannya adalah D. Okey, macam itulah cara untuk kita selesaikan soalan ketaksamaan linear. Hati-hati dengan simbol tu. Hati-hati dengan simbol. Ramai orang dia jawab tu macam betul lah, tapi simbol dia salah. Bila simbol dia salah, habislah markah dia. Okey. So, kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 2. Tips paper 1 yang kedua adalah graf fungsi ataupun graf function. Kita nak bagi cepat sikit kita dapat jawapan untuk soalan graf function ni. Sebab dia senang, dia seakan-akan free marks lah untuk anda sebenarnya. Hanya bergantung kepada 3 tips utama ini, cikgu akan terangkan. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah positif negatif sesuatu persamaan, dan yang ketiga adalah pintasan. Okey, untuk lebih lanjut supaya lagi faham, okey, jom cikgu akan tunjukkan kepada kamu macam mana kita nak selesaikan soalan ni dengan cepat. Kalau kita bercakap tentang graf fungsi ni, kita ada 3 tips lah yang cikgu sebutkan tadi. Pertama adalah kita kena pastikan kita tahu dia punya bentuk. Okey? Kedua, kita kena tahu dia punya positif negatif satu graf ataupun satu persamaan. Dan ketiga adalah pintasan. Okey, cikgu akan explain satu-satu. Okey, dah kata alang-alang kita cakap pasal bentuk, kita kena kenal bentuk tu, kena ingat balik. Cuba kita recall balik Kalau bentuk ni kan, kita bercakap tentang X kuasa 2. Kita ada graf apa? Kita ada graf kuadratik. Okey, kalau yang positif senyum, yang negatif masam. Okey, ni untuk yang positif ya. Ini adalah untuk yang negatif. Okey. Kalau kita ada graf X kuasa 3 pula, ni namanya apa? Siapa ingat? Ini adalah graf kubik. Graf kubik kan? Okey, kubik kalau positif, okey, kita akan start tu kubik lah. Dia macam huruf S sikit kan? Okey. Apa lagi yang kita ada? X kuasa 1, YMX plus C kan? X kuasa 1. Positif dia akan duduk, dia start macam tu. Okay. Alright. Nanti cikgu akan terangkan macam mana nak kenal graf positif dengan graf negatif. Okey, yang terakhir adalah graf salingan. Graf salingan macam tu, ataupun kadang-kadang dia nak confusekan kita, dia bagi X tu dia kuasa negatif 1. Okey. So, graf ini bentuknya macam mana? Graf ni special sikit. Special dia macam mana? Special dia adalah Okey, ni graf salingan Okey. Kalau dia adalah positif, awak tengok yang bahagian atas saja. Okey, kita tengok bahagian atas saja Okey, bahagian atas je. Okey, graf dia positif. Macam mana kita nak kenal sebenarnya graf positif? Daripada atas tadi kita boleh implement semualah X kuasa 3 X dengan 1 per X. Graf positif ni selalunya benda-benda positif kan kita mula dengan apa? Sebelah mana? Kanan ke kiri? Contoh kita ambil uduk, kanan ke kiri? Kita start dengan sebelah kanan dulu kan? So, yang sebelah kanan adalah benda yang positif ataupun graf yang bermula di sebelah kanan adalah graf-graf yang positif. So, macam mana? Cuba tengok yang ni. Dia start kat kanan. Positif lah dia. Yang ni pun, dia start sebelah kanan. Untuk graf salingan, dia start sebelah kanan juga. Tapi kita perhati atas je. Dia start sebelah kanan. Tapi salingan ni, dia ada partner. Kalau satu dah sebelah kanan, partner dia akan jadi macam ni Tada! Gitu. Macam tu lah. Itu adalah graf yang positif untuk salingan. Kalau yang negatif, sama juga. Kita lukis yang sebelah negatif dulu, yang dekat atas. Lepas tu kita carilah pairing dia. Pairing dia adalah di situ. Okey. Ini adalah untuk bentuk graf-graf fungsi Untuk bentuk graf-graf fungsi dan juga positif negatif dia. Kena kenal lah. Kalau kata kuasa 3 tak kenal lagi bentuknya S ke, bentuknya senyum ke, itu agak menjadi masalah lah kepada kita.
Cikgu percaya sekarang ni korang memang dah master lah benda-benda ni kan. Okey, dah master. Mari kita tengok macam mana kita nak jawab soalan. Mari kita tengok macam mana kita nak jawab soalan. Kita ada soalan dekat sini. Antara berikut, yang manakah mewakili graf Y sama dengan X kuasa 3? Buka mata besar-besar. Cuba tengok dia kuasa berapa tu. Dia adalah kuasa 3. Kuasa 3 graf apa yang? Tadi dah ajar kuasa 3. Kuasa 3 graf apa? Graf kubik. Bentuk dia S. Tiba-tiba pula kuasa 3 jadi bentuk kuadratik. Salah lah. So maksudnya ada sebahagian jawapan tu korang padam lah, korang padam. So kita kata dia adalah bentuk S. So ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Kat situ kita dah jimat masa. Okay? And then kita tengok cikgu cakap yang kedua adalah positif atau negatif kan? Tips yang kedua. Tips yang kedua tengok dalam kita punya equation di atas ini, X kuasa 3 dia tu positif ke negatif? X kuasa 3 dia tu positif ke negatif? Kalau kita lihat kat sini dia adalah positif, dia akan bermula daripada mana? Kalau positif, cepat. Kalau dia adalah positif, dia akan bermula daripada kiri kot. Kiri, boleh kiri? Oh, tak boleh. So, kita akan mula daripada kanan. Which is jawapannya, kanan ada satu saja. So, ini adalah jawapan kita. So, kita teruslah. Yang ni kita rasa lambat sebab cikgu explain dekat awak satu-satu. Tapi bila awak buat sendiri, awak pegang je kepada 3 konsep utama, iaitu pertama adalah dia punya bentuk, kedua dia punya positif negatif, ketiga dia punya pintasan. InsyaAllah awak akan dapat jawab dengan cepat. Okey ke? Boleh faham ke? Kalau boleh faham, kita nak teruskan kepada soalan yang kedua, masih dalam tajuk graf fungsi. Kita nak tengok, betul ke kita dah faham ni? Apa yang cikgu Mi ajar, dah faham ke belum? Okey. Ini adalah soalan yang kedua. Pertama, kita camkan bentuk dia. Kita tengok dekat sini. Positif 2x kuasa 2. X kuasa 2 ni kuadratik kan? Alright. Bila adalah kuadratik, semua bentuk kuadratik. Tak ada satu pun yang boleh kita eliminate. Semua kuadratik. Cuma bezanya ni masam, ni senyum. Yang kedua, kita tengok positif negatif dia lah. Okey, positif negatif. Soalan kita adalah soalan yang positif. Soalan kita adalah soalan yang positif. Secara automatik, yang negatif ini pangkah lah. Tunggu apa lagi? Pangkah, ya. So, dah tinggal C dengan D sahaja. So, macam mana kita nak tentukan C dengan D? Cikgu cakap yang ketiga adalah pintasan. Dalam pintasan ni, paling senang kita tengok pintasan Y dulu sebenarnya. Pintasan Y menjadi keutamaan lah. Okay? So, bila kita tengok pintasan Y, kat mana pintasan Y? Pintasan Y adalah something yang tak ada X. Kalau boleh awak nampak dekat sini, yang tak ada X tu, itu pintasan Y sebenarnya. Kalau boleh cikgu tandakan dekat sini. Itu adalah kita punya pintasan Y. Ya? Itu adalah kita punya pintasan Y. Kalau kita tengok pintasan Y, dua-dua C dengan D. Ini pun pintasan Y dan negatif 9. Ini pun negatif 9. Oh, tak membantu. Pintasan Y tak membantu. Okey. Move cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Move cepat-cepat. Kita pergi kepada pintasan X. Okey, pintasan X. Dia ada dua kawan je. Pintasan X, Y kena kosong. Pintasan Y, X kena kosong. So, bila kita nak cari pintasan X, okey, kita akan jadikan dia punya Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. Korang boleh tekan kalkulator kan? Okey, kita ada soalan. 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 9 sama dengan kosong. So, you boleh tekan kalkulator. Disebabkan ini adalah paper 1, boleh tekan kalkulator supaya kita boleh cepat. Kalau boleh cikgu tunjukkan. Okey, cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak guna kalkulator bagi siapa yang tak tahu lagi. Soalannya ada di skrin belakang. Okey, untuk kalkulator ini, kita tekan sahaja mode. Okey, kita tekan mode. Nampak tak alfa yang warna merah ni? Kita tekan alfa yang warna merah ni, nampak tak? Okey, kita tekan alfa A. Cikgu sebut alfa A. Maknanya A tu pun warna merah. Awak cari dekat kalkulator alfa A. Ini alfa, sini A. Okey, cikgu tekan alfa A. Dia akan keluar dua. Pertama simultaneous, kedua adalah polinomial. Ambil polinomial nombor 2. So, tekan nombor 2, polinomial. Dia akan tanya, degree awak berapa? Degree tu maksudnya, X kita kuasa paling tinggi berapa? Kalau awak tengok dalam soalan, X kita kuasa paling tinggi adalah 2. So, tekanlah 2. Okey, dia akan blinking ya. Dia akan blinking pada yang pertama, nilai A dia tanya berapa. So, kalau kita boleh tengok dekat skrin kita, nilai A kita adalah 2. Tekan 2.
equal. And then kita tekan negatif 3 adalah nilai B kita. Kalau dia ada simbol kan, ambil dengan simbol-simbol sekali tau. Jangan tinggalkan simbol dia. Okey, negatif 3. Okey, C dia adalah negatif 9. Tekan equal, dia akan keluar. Jawapan yang pertama adalah 3. Jawapan yang kedua, tekan lagi sekali equal, dapat jawapan yang kedua, iaitu negatif 3/2. Okey, mari kita tulis kat sini sebelum cikgu lupa. So, nilai X dia adalah 3 dan juga negatif 3/2. Sekarang kerja awak carilah dalam kita punya jawapan ni, C ataupun D ni, yang mana nilai X dia 3 dan juga negatif 3/2. Dia macam confuse je ni. Tengok betul-betul, negatif 3/2, 3. So, jawapan kita adalah D. Gitu. Dia tak susah pun sebenarnya. Sebenarnya awak kena pandai untuk tengok 3 tips yang cikgu bagi tadi. Okay? Alright. Settle tentang graf fungsi. Kita nak masuk kepada yang ketiga. Tadi cikgu cakap tips untuk paper 1 ada 3 kan? So, ini adalah yang terakhir untuk paper 1. Persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, soalan ni. Maknanya unknown dia ada 1 lah. Bahasa senangnya unknown dia ada 1. Contoh dalam soalan ni S. Okey, 5 tambah 4 bracket S tolak 6 tutup bracket sama dengan 1 tolak S. Okey, kita akan buatlah secara manual. Ramai yang akan buat secara manual. 5 tambah 4 S tolak 6 1 tolak S. Cikgu dulu pun macam awak juga buat manual jugalah. Okey, kita pun buat panjang tolak 5. So, kita pun kembang. Orang lain dah pergi ke bulan, kita duduk lagi kat soalan ni. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni dengan mudah sebab ini paper 1. Sebab tu cikgu tunjuk teknik kalkulator. Kalau paper 2, cikgu memang tak sarankan jugalah ya. Okey, so ini untuk paper 1. Segala unknown yang ada dalam soalan tu, kita gunakan X. Kita gunakan X. Kita tak guna huruf lain, kita tak guna huruf Y, kita tak guna huruf lain bila kita nak masuk dalam kalkulator. Dalam kalkulator semuanya adalah X. Okey? Kat mana duduknya X dalam kalkulator kita? Kalau boleh kita tunjukkan. Jika boleh kita tunjukkan X yang warna merah tu tapi cerita dia kalau kita nak tekan X yang warna merah ni, kita kena tekan alpha yang warna merah juga kat atas. So, sebelum nak gunakan simbol X ni, tekan alpha dulu. Barulah kita tekan X itu. Baru dia keluar X kat situ. Okey, boleh? Alpha, X merah. Ingat tu ya? Alpha, X merah. Okey. So, sekarang cikgu nak tunjukkan soalan ni secara direct. 5 tambah 4 bracket S tu kita ganti dengan X. S tu kita ganti dengan X. Okey. Tolak 6. Tutup. Okey, kita nak equal. Kita nak tulis equal. Equal 1 tolak S tu kan. Tapi kita tak nak guna equal yang bawah. Kita nak guna equal yang warna merah dekat sini. Kalau kamu perasan. Cuba kita, kalau boleh kita fokuskan dekat sini. X ni warna merah. Dia punya equal warna merah. Nampak tak equal warna merah? Dia. Okey, alpha equal. Kita dah dapat dah equal dalam kita punya equation. 1 tolak X. Okey. Kita dah lengkap dah kita punya equation yang ada dalam soalan. So, apa next step yang kita perlu buat adalah kita tekan shift solve equal. Kalau awak tengok kat sini ada shift, ada solve. Okey. Lepas tu awak tekan equal. So, nanti awak akan dapat jawapan dia. Dia keluar kat sini. X sama dengan 4. Dia terus keluar jawapan. Tak payah kita nak pindah-pindah. Kadang-kadang perpindahan ke kiri pergi ke kanan tu simbol dia careless mistake happen. So dah salah tulis panjang-panjang tapi tiba-tiba salah. Buat apa? So sekarang ni kita boleh gunakan teknik ini untuk soalan-soalan persamaan linear dengan satu pemboleh ubah. Kalau kita nak test lagi satu soalan, tak? Kita test satu lagi soalan. Mari kita tengok soalan yang seterusnya. Ni cikgu bagi dia ada macam pecahan-pecahan sikit. Tapi masih lagi cara yang sama. Teknik yang sama. Kita just tulis sahaja 5 tolak 3 tolak P over P sama dengan 8. P kita ganti dengan X. P kita ganti dengan X. Mari sini, cikgu tunjukkan dekat sini. 5 tolak 3. P semua kita ganti dengan X ya. 3 tolak
alpha X, tutup bracket, bawah dia, alpha X, pergi ke kanan, equal, ingat equal bukan equal bawah, equal atas yang warna merah, alpha equal 8. Jangan tekan equal lagi kat bawah ni, sabar, shift soft equal. Kita tengok apa jawapan yang akan keluar. Lambat pula dia berfikir dia. Okey, X dah keluar, negatif 1.5. Ataupun nama lainnya adalah negatif 3/2. Ada tak negatif 3/2? Ada tak negatif 3/2? Tu jawapan kita adalah A. Jawapan kita adalah A. Senang tak senang? Senang tak? So nanti dalam exam, dapat soalan paper 1, cari dulu soalan-soalan kalkulator ni, kita settle dulu. Alright, kita settle dulu. Okey, selesai sudah kita terangkan tentang tips-tips paper 1. Diharapkan semua yang cikgu kongsikan dapat memberi manfaat kepada semua. Tapi jangan lupa bersama cikgu lagi dalam siri yang akan datang. Paper 2 kita akan mengupas macam mana kita nak dapatkan markah-markah cepat dan markah-markah yang senang dalam paper 2. So, cikgu very excited untuk berjumpa kamu semua dalam kelas yang akan datang. So, jangan lupa untuk terus menonton kelas-kelas yang ada dalam kelas Bestari supaya kamu lebih bersedia untuk paper yang bakal kamu duduki. Alright, Assalamualaikum. Terima kasih.